Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pada pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini sekali lagi kita sambung bacaan buku kita Ulumul Hadis pada bab topik yang kedua, iaitu hadis mengkhususkan nas Al-Quran yang berbentuk umum. Sebelum ni kita kata Al-Quran menjelaskan nas yang berbentuk mujmal. Apa maksud mujmal? Ustaz kita semalam. Apa maksud mujmal? Apa dia? Lagi ni apa dia? Maksud mujmal. Apa maksud mujmal? Malam. Siapa salin? Tidak diikat pada satu yang umum. Apa salin maksud mujmal semalam? Semalam kan dalam buku tadi sebut mujmal iaitu nas yang tidak ditangguhkan. Itu nas yang tak jelas. Nas yang atau setan penting. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa maksud mujmal? Apa makna mujmal? Satu perkataan yang mempunyai pelbagai makna. Satu perkataan yang boleh difahami dengan pelbagai sisi. Itu maksud mujmal. Macam semalam kita belajar apa dia? Benang putih dengan benang hitam. Benang putih, benang hitam tu boleh difaham benang putih dengan benang hitam yang asal benang hitam. Jadi boleh juga difahami benang putih dengan benang hitam apa dia? Siang dan malam. So orang Arab juga dipakai perkataan benang putih dan benang hitam untuk menunjukkan apa dia? Siang dan malam. Jadi macam mana kita nak pilih siang benang putih dan benang hitam yang asal, ataupun benang putih dengan benang hitam maksudnya siang dan malam? Siapa yang nak menentukan salah satu tadi? Hadis Nabi SAW. Okay. Hadis Nabi SAW yang apa dia? Yang mengkhususkan, yang menjelaskan benang mana satu yang dimaksudkan. Baik. Mujmal itu satu perkataan yang pelbagai makna yang tak dapat yang membawa pelbagai makna yang tidak boleh ditinggalkan salah satu maksud. Nampak kat sini kata apa? Tidak boleh ditangguhkan pada salah satu daripada makna. Maksudnya semua maknanya kuat. Semua maknanya boleh pakai. Tapi siapa yang menentukannya? Yang menentukannya adalah barakallahu fikum, permission untuk rekod. Permission untuk rekod ni dia kena admin yang buat. Permission untuk rekod ni admin yang buat. Kan betul tak? Jadi Migdad yang buat. Oh, kelas. Okey, baik. Jadi faham tak maksud mujmal? Macam Ustaz kata, apa lagi perkataan yang banyak maksud dalam bahasa Melayu? Apa dalam bahasa Melayu? Okey, daging. Daging.
Ustaz sebut daging. Ustaz kata, saya tak makan daging. Sekarang ni, daging tu, daging ikan ke, daging ayam ke, daging kambing ke. Jadi, lafaz daging tu mujmal tak? Mujmal. Jadi, sekarang ni nak dikhususkan, nak jelaskan apa daging apa yang dimaksudkan. Itu maksud mujmal. Hari ini kita tengok pula yang seterusnya, iaitu am. Topik yang kedua, hadis mengkhususkan nas Al-Quran yang berbentuk umum. Ustaz baca. Memangnya terdapat banyak nas yang disebut secara umum, justru hadis yang mengkhususkan, menspesifikkan segala keumuman nas tersebut. Oleh itu, hasil dan maksud sebenar dikehendaki nas Al-Quran bukan dalam bentuk umumnya, tetapi yang telah dikhususkan. Okey, oleh hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok sini Allah Taala kata yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Taala telah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu sebagian anak lelaki menyamai dua orang anak perempuan. Faham tak kat situ? Arik, faham tak sampai situ? Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Harta pusaka untuk anak apa dia? Lelaki, dua bahagian, sama-sama dengan perempuan, satu bahagian. Maksudnya katakanlah orang tu dia ada seorang anak lelaki dengan anak perempuan. Dia meninggal, dia ada 3 juta. Berapa anak lelaki dapat, berapa anak perempuan dapat? Lelaki 2 juta, perempuan 1 juta. Okey, kalau orang tanya kenapa, itu kamu tanya Ustaz Abdul Aziz. Kenapa lebih Ustaz orang lelaki? Orang lelaki ni banyak tanggungjawab yang lain. Baik, itu bukan perbincangan kat sini. Tengok situ. Ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-Quran di atas adalah berbentuk umum, menjelaskan secara umum tentang anak berhak mewarisi harta pusaka dengan merangkumi semua anak, sama ada pembunuh kepada waris ataupun tidak, anak para nabi ataupun sebaliknya. Maksudnya Al-Quran kata apa? Semua anak dapat harta. Betul tak? Al-Quran kata apa? Semua anak boleh dapat harta. Al-Quran dia ada spesifik kan tak siapa yang tak dapat? Tak. Nampak? Tetapi ada hadis Nabi SAW yang mengkhususkan, yang spesifikkan ada orang yang tak dapat. Contohnya, antara itu hadis bertindak mengkhususkan segala nas yang berbentuk umum tersebut. Antaranya ialah hadis menjelaskan anak-anak Nabi tidak berhak mewarisi harta pusaka. Fatimah dia tak dapat harta pusaka Nabi SAW. Fatimah tak dapat. Kenapa Fatimah tak dapat? Sebab dia anak Nabi SAW. Nabi, harta Nabi dia tak jadi harta pusaka. Harta Nabi semua jadi milik siapa? Milik Baitul Mal. Tahu Baitul Mal? Dah belajarkan zakat? Apa dia fatil Baitul Mal? Tempat zakat dikumpulkan. Apa itu Baitul Mal ni? Kembali. Tempat zakat kumpul. Kita kumpul duit zakat-zakat. Siapa? Simpan dekat mana? Simpan dekat Baitul Mal. Bait maksudnya rumah. Al-Mal maksudnya harta. Baik. Kalau orang tanya pula, Ustaz, kenapa Nabi tak dapat? Kenapa anak Nabi tak dapat? Sebab datangnya hadis Nabi. Baca bawah. Semua itu dijelaskan oleh hadis baginda SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para anbiya tidak dipusakai, maksudnya tidak diwarisi harta kami. Apa yang kami tinggalkan semuanya menjadi sedekah. Semuanya menjadi harta sedekah. Maksudnya anak-anak Nabi tak dapat harta.
Al-Quran tadi umum, hadis ni mengkhususkan. Maksudnya Al-Quran kata semua dapat harta, semua anak dapat harta. Kecuali anak Nabi, itu yang pertama. Hari betul nampak sikit. Ganggu kelas sebelah. Okay. Nah. Itu juga yang dikecualikan tidak. Tengok B pula, 2 lah. Selain itu, hadis juga mengkhususkan ayat atau nas berbentuk umum tersebut. Pembunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan si mati. Pembunuh ni siapa yang tak dapat? Pembunuh. Maksudnya kalau anak tu bunuh bapak dia sendiri, bapak dia ada 10 bilion pun, anak tak dapat 1 sen pun. Sebab si bunuh tak boleh waris, tidak boleh mewarisi harta bapak dia. Dan ini logik, dalam Islam logik tak? Oh tidak, nanti anak dia tahu, oh bapa ni, bapak aku ni milenial, 10 juta, aku ni bankrupt, macam aku. Tak racun lah dalam bapak aku punya makanan, mati. Oh dapat harta. Boleh kan? Boleh tak terjadi macam tu? Maksudnya, boleh tak terjadi macam tu? Boleh. Itu yang berlaku kat sebahagian negara barat macam tu. Okey. Tapi bila telah terbukti bahawa mereka ni membunuh, okey, dia akan dia tak dapat harta waris. Okey, dan detail ni kamu akan belajar dalam Kitabul Faraid dengan Ustaz Abdul Aziz. Ustaz tak nak detailkan masalah. Okay? Ini bukan makamnya, bukan tempatnya. Jadi poin kat sini ialah hadis tadi mengkhususkan tak ayat yang umum? Ya. Pengkhususan yang kedua dia kata apa? Anak yang membunuh tidak dapat waris daripada si mati. Ada lagi tak yang lain? Oh tak ada. Siapa lagi tahu? Siapa lagi yang tak dapat waris? Siapa lagi tak dapat waris? Dia ada bapak di sini. Bila anak tu jadi kafir, murtad. Apa dia? Ikhtilafuddin. Sahih. Dah belajar kan? Ikhtilafuddin. Dah belajar dah. Ikhtilafuddin. Kamu sudah belajar, nampak tak? Ini penting ilmu hadis. Kita gabungkan dengan ilmu fiqh yang kamu belajar dalam. Jadi kamu tengok rupanya kenapa dalam kitab fiqh kata tak boleh? Rupanya ada hadis Nabi SAW yang melarang. La yarithul kafir. Hadis Nabi kata orang kafir tidak mewarisi. Faham? Jadi inilah fungsi hadis. Jadi kalau orang tu dia baca ayat Quran tu sahaja tanpa dia kaji hadis, dia kasih je semua orang. Ini anak dia, bagi je lah. Walaupun anak dia bunuh dia, bagi je lah. Dia tak mengaji. Kalau orang tak dengar hadis tadi, kata ini anak Rasulullah, bagi je zakat ni, bagi je zakat, bagi saja apa ni, harta Rasulullah ni. Tidak. Lepas tu Fatimah binti Muhammad SAW, pada peringkat awal dia macam marah dekat Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata kenapalah sampai Fatimah hantar Ali. Fatimah hantar Ali radhiyallahu anhu. Dia kata bila matinya ayah kamu wahai Abu Bakar, kamu warisi tak harta ayah kamu? Abu Bakar As-Siddiq kata ya. Jadi kenapa ayah aku meninggal, aku tak dapat warisi? Abu Bakar As-Siddiq kata aku bukan tak nak bagi pada kamu wahai Fatimah, tetapi aku dengar hadis Nabi SAW, nahnu masyarul anbiya la nuris ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami bagi ni, apa yang kami tinggalkan harta ni tidak diwarisi. Apa yang kami bagi ni adalah harta sedekah. Dah. Faham tak? Dan masalah ni banyak dalam Al-Quran. Masalah ni banyak dalam Al-Quran. Contohnya lain. Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Al-Jumu'ah, siapa hafal surahnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya yaumul jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, bila kamu dengar panggilan hari Jumaat, maka pergilah solat Jumaat. Ayat Quran tu bagi tahu tak? Lelaki ke perempuan? Jadi perempuan wajib tak sembahyang Jumaat?
berdasarkan ayat Quran tadi? Wajib. Bila Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu atiiullah, wahai orang yang beriman, taatlah Allah dan Rasul. Maka kamu kena taat. Orang perempuan pun kena pergi sembahyang Jumaat. Macam nak buat? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La Jum'ata li sabiyyin wala lil mar'ah. Nabi kata hadis itu pendek je. Tidak ada Jumaat bagi wanita dan juga tidak ada Jumaat bagi kanak-kanak. Maksudnya tak wajib. Maksudnya perempuan tak wajib. Siapa yang khususkan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak itu maksudnya pengkhususan. Umum tadi semua kena. Kali ini umum. Tadi umum tapi dikhususkan. Umum semua lelaki kena pergi, semua manusia kena pergi sembahyang Jumaat. Hadis khususkan. Tak, bukan semua yang pergi sembahyang Jumaat. Ada juga pergi sembahyang Jumaat siapa? Pergi sembahyang Jumaat hanyalah lelaki. Kelas. Itu juga sembahyang Jumaat. Orang musafir dengan tak musafir wajib tak berdasarkan ayat tadi? Wahai orang yang beriman, bila kamu dengar panggilan hari Jumaat, pergilah sembahyang Jumaat. Orang musafir wajib tak? Tak wajib. Laisa 'alal musafiri wala 'alal mar'ati Jumaat. Tidak ada Jumaat bagi orang musafir dan tidak ada di atas pada wanita hari sembahyang Jumaat. Nah, jelas tak? Ini maksud hadis mengkhususkan apa yang umum. Dah, selesai. Sebelah pula. Tengok sebelah pula. Hadis membataskan nas berbentuk mutlak. Hadis membataskan nas yang berbentuk mutlak. Apa maksud mutlak? Mutlak ini satu perkara yang tidak dijelaskan sifatnya atau tidak dijelaskan sifat. Ustaz cakap semalam apa? Tak diberikan hadnya. Macam mana? Tak diberikan hadnya. Ataupun tak, yang penting tak dijelaskan sifatnya, bilangannya, bentuknya. Itu maksud mutlak. Macam kamu sebut air mutlak. Apa maksud air mutlak? Fiqah, kamu belajar air mutlak kan? Air mutlak tu apa? Air mutlak tu air lah. Itu maksud air mutlak. Kenapa dinamakan air mutlak? Maksudnya air dalam bentuk yang asal. Kalau Ustaz kata kat Izzah, Ustaz Awaz dah bawa air. Izzah bawa air kopi ke bawa air kosong? Kalau Ustaz kata, Izzah, Awaz dah. Kalau bawa air, Izzah bawa apa? Air apa? Air kosong. Kalau Ustaz kata air, apa tak? Dia sebut air. Dia air dari segi, maksudnya air ni maksudnya tak sifat. Ustaz tak sebut sifat. Tapi kalau Ustaz sebut sifat dia, Izzah bagi air sejuk. Ustaz dah tambah sifat tak kat situ? Sifat. Jadi bukan lagi air biasa, air sejuk. Ustaz tambah sifat kat situ, sejuk. Contoh lain, buatkan air kopi. Ada sifat tak kat situ? Ustaz tambah kopi. Jadi air kopi, air mutlak lagi tak? Tak. Ustaz lagi contoh lain pula. Bagi Ustaz, kita kena tayamum dengan debu. Sebut sifat tak? Debu tu apa? Tak sebut sifat debu tu, debu apa? Sebut tak sifat debu tu, debu apa? Tak sebut. Tapi yang kita kena tayamum dengan debu apa? Fatayammamu sa'idan. Tak ingat ayat tu? Surah Al-Ma'idah. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka kamu kena tayamum dengan debu yang tayyib.
debu yang bersih, yang elok. Kamu tak boleh pakai debu yang kotor. Nampak tak? Nas yang mutlak itu maksudnya yang nas yang tidak disebut sifatnya dan hadnya. Hadnya, bilangannya, itu maksud mutlak. Lawan dia muqayyad. Di situ lawan dia muqayyad. Sekali lagi tak ada maksudkan. Muqayyad. Muqayyad. Mutlak. Muqayyad. Muqayyadun. Fatih ni bawa sini. Masya-Allah. Muqayyad. Jazakallah khair. Muqayyad. Sangatik. Iqbal dah bentuk kelas. Dari bentuk kelas belum? Iqbal bentuk kelas. Iqbal dah pastikan pakai pen ni. Okey. Mikrofon. Mari Iqbal. Kalau tidak, kita jadi Iqbal. Mutlak. Lagi baliknya. Lawan dia muqayyad. Cakap tulis sunyi. Cakap tulis Jawi. Yang Arab. Mutlak lawannya muqayyad. Mutlak lawannya muqayyad. Jadi muqayyad tu telah diikat dengan sifat ataupun bilangan. Contohnya Allah Ta'ala kata bila kita tawaf, Allah Ta'ala kata falyatawafu bi baitil atiq. Hendaklah kamu bertawaf. Dalam Al-Quran disebut tak tawaf kamu pusingan? Maksudnya dalam Quran dia tak sebutkan sifat dan bilangan. Apa dia? Pusingan. Maka disebutkanlah sifat dia dan bilangannya, waktunya dan tempatnya. Itu panggil muqayyad. Iaitu diikat dengan apa? Sifat. Diikat dengan sifat ataupun bilangan ataupun tempat ataupun waktu. Yang diikat, satu benda yang diikat dengan, disebut dengan sifat ataupun bilangan ataupun tempat ataupun waktu. Okey, mari kita baca lagi nama pun. Dengan arti kata lain, ia membawa maksud hadis bertindak sebagai muqayyad, atau membataskan. Nampak, membataskan. Tadi Ustaz kata mula-mula semalam apa dia? Mutlak ni benda yang tak ada had, tak ada batas. Jadi muqayyad ni dibataskan. Dibataskan terhadap hukum dan nas Al-Quran berbentuk mutlak. Contohnya, untuk itu mana-mana nas dan ayat bersifat mutlak akan diterangkan melalui hadis secara terperinci. Antaranya firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ini ayat Quran. Orang mencuri kena potong tangan. Ayat tersebut di atas berbentuk mutlak. Antara lain, ia tidak menjelaskan secara terperinci kedudukan yang dikenakan hukuman potong tangan. Nampak? Kedudukan pencuri. Maksudnya pencuri itu kalau dia mencuri, keadaan dia macam mana? Barang tu macam mana? Kalaulah Izzah dia tertinggal handphone dia atas meja makan,
lepas tu orang ambil, itu kira mencuri, tak kena potong tangan tak? Tak kena, nanti kamu belajar, tak kena potong tangan. Potong tangan ni kalau mencuri daripada memang daripada beg, orang ambil handphone tu daripada beg Izzah, dan baru orang tu kena potong tangan. Kalau Izzah tertinggal dekat toilet, pergi toilet R&R, balik kampung, tertinggal atas tempat wuduk, kemudian hilang, itu kira mencuri tak? Ya mencuri, tapi mencuri itu tak dianggap sebagai potong tangan. Nah, yang kedua, nilai dia apa? Kalau curi air desa ni kena potong tangan? Takkanlah curi air desa ni potong tangan. Dengan bertahan rubu'ul dirham, rubu'ul dinar, suku dinar, RM250. Maksudnya nilai barang RM250 kena potong tangan. Kurang dari RM250 tak kena potong tangan. Curi pen, dosa tak? Dosa. Tapi kena potong tangan tak? Tak payah. Ambil ubat gigi kawan dekat asrama, dosa tak? Dosa. Kau tak minta izin, kena potong tangan tak? Tak. Kan pasal-pasal semua tak ada tangan dekat sini. Sebab apa? Sebab curi ubat gigi pun kena potong. Curi biskut lebih, orang Cik Bakti tak nampak, dia ambil biskut dia diam, tak nampak. Biskut kena potong tangan. Allah, bukan macam tu. Potong tangan tu dia ada nilai dia. Jadi Allah Ta'ala sebut tak sifat pencuri macam mana? Tak. Allah Ta'ala kata as-sariqu, pencuri je. So tu tak boleh, kita tak keluar fatwa mana-mana, kena belajar hadis juga. Kemudian apa jadi? Hal itu kerana tidak dibataskan sempadan tangan yang patut dipotong setelah sabit kesalahan. Kemudian kalau dah confirm salah pula, nak potong tangan dia sampai mana? Dan tidak dibataskan jumlah atau kadar barangan curian menyebabkan semua orang pencuri, sama ada lelaki atau perempuan, sabit kesalahan mereka serta dikenakan hukuman potong tangan. Nah, faham tak? Jadi ayat itu datang dalam bentuk mutlak ke muqayyad? Mutlak. Pencuri tak sebut sifat dia, barang dicuri tak disebut sifat dia, tangan tu tak disebut batasnya. Apa batas tangan? Justru ketetapan nilai atau kadar barang curi tersebut datang dalam hadis Nabi SAW. Kana Rasulullah SAW yaqta'u as-sariqa fi rubu'i dinar fasa'ida. Rasulullah SAW memotong tangan pencuri terhadap barang curian bernilai 1/4 dinar, suku dinar dan ke atas. Curi handphone kena potong tangan tak? Kena. Curi handphone apa mahal? Curi handphone yang cekai-cekai pun, kalau dah smartphone mesti kena potong. Kau tadi kata kisah seorang sahabat, dia tidur, dia buka jubah dia. Dia pakailah baju dalam lah, macam Ustaz pakailah, pakai singlet dengan seluar. Ada tak jubah dia gantung tepi? Tak, dia pun tidur. Ada orang curi jubah dia. Orang curi jubah dia, boleh cek rupa-rupanya nilai jubah tu lebih daripada suku dinar, sebab jubah itu kain mahal. Lalu si pencuri tu kena potong tangan. Sahabat tadi kesian tengok kawan tu. Dia kata, ya Rasulullah, apakah kerana satu jubah ni dia kena potong tangan? Kalau lah kerana jubah ni ya Rasulullah, aku ampunkan dia, aku maafkan dia ya Rasulullah. Rasulullah kata, apa yang menjadi hak Allah tak boleh kamu nak ambil. Sebab hak untuk memaafkan itu daripada Allah, bukan daripada kita. So dalam bab pencuri, dia bukan, saya maafkanlah pencuri itu, dia tak kena potong tangan, dia kena potong tangan juga. Akhirnya kita kena potong tangan juga. Dia kata, macam dia kata, tak, kesianlah lelaki ni. Bukan maksudnya sahabat tadi pertikaikan hukum, tak. Dia kesian, kata kat lelaki tu dia nak maafkan. Tapi dia dah bersalah. Allah Ta'ala kata, wasari kata faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba, balasan atas apa yang dia telah lakukan, nakalan min Allah, sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah selesai.
Faham tak maksud mutlak? Faham tak maksud mutlak? Baik. Masalah seterusnya pula. Isu seterusnya pula. Tengok isu seterusnya apa dia ni? Dia kata hadis sebagai nasikh. Nasikh. Nasikh ni maksudnya yang memansuhkan. Dalam bahasa Melayu pun mansuh. Cuma dalam bahasa Melayu mansuh. Bahasa Arab dia jadi. Nasikh. Mansuh. Nasikh yang memansuhkan. Mansuh yang dimansuhkan. Yang dimansuhkan. Nah, mansuh yang dimansuhkan. Mansuh yang dimansuhkan. Contohnya, dulu Ustaz kata belajar makan tengah hari jam 2 petang. Ustaz dah mansuhkan. Ustaz tukar dengan makan tengah hari lepas solat. Makan tengah hari lepas kelas pukul 1.20. Sekarang ni, siapa yang, apa yang memansuhkan? Bukan hukum yang memansuhkan. Yang memansuhkan tu ialah makan 1.20. Yang dimansuhkan makan pukul 2. Maksudnya hukum yang baru tu yang memansuhkan hukum yang lama. Hukum yang baru dia mansuhkan hukum yang lama. Dulu belajar dibenarkan bawa handphone. Itu hukum lama. Hukum baru kata belajar tidak dibenarkan bawa handphone. Mana satu nasikh? Hukum baru belajar tidak dibenarkan bawa handphone. Mana satu nasikh? Tidak dibenarkan bawa handphone ke dibenarkan bawa handphone? Tidak dibenarkan. Dulu dibenarkan. Jadi yang dibenarkan itu dah mansuh. Bahasa Melayu pun pakai juga. Hukum ni dah mansuh dah Ustaz. Undang-undang ni dah mansuh dah. Okay. Contohnya, asalnya orang Islam boleh ziarah kubur tak? Pada awal Islam, orang Islam tak dibenarkan ziarah kubur. Tapi tak kasih ziarah. Kemudian, bila lama akidah umat Islam dah kuat, Nabi kata, aku benarkan ziarah. Jadi hukum larangan itu dah dimansuhkan. Apa hukum yang memansuhkan? Apa hukum yang memansuhkan? Dibenarkan ke tak dibenarkan? Yang dibenarkan. Ingat sini jadi ya. Dimansuhkan hukum lama, memansuhkan hukum baru. Nah, senang faham. Yang mansuh ni ialah hukum lama. Nasikh hukum baru. Nasikh baru, mansuh lama. Senang. Nah, yang menasahkan, hukum yang memansuhkan. Yang mansuh dimansuhkan. Ingat bahasa Arab mansuh, bahasa Arab Melayu, bahasa Melayu mansuh, kan? Ni pemansuh dimansuh. Macam fa'il dengan maf'ul. Fa'il kan wazan fa'il. Nasikh fa'il yang melakukan. Ni wazan maf'ul. Maksudnya yang dilakukan, dimansuh. Sampai ingat ayat pasal nasakh mansuh dalam Al-Quran. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw
insah. Kata Allah, tidaklah kami masukkan satu hukum au nunsiha, atau kami tinggalkannya, illa na'ti bi khairin minha, mereka kami datangkan yang lebih baik, au misliha, ataupun sama. Maksudnya Allah Ta'ala akan tukar hukum. Asalnya tak boleh. Dulu umat Islam boleh minum arak, kemudian umat Islam tak boleh minum arak. Dulu solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian dah masuk solat 4 rakaat. Solat zuhur 4, 4. Subuh dia kekal 2. Faham? Itu maksudnya masuk. Nasib baru ke lama? Baru. Masuk lama. Baik. Dah faham dah nasib masuk? Okay. Untuk mengetahui serta menentukan nasih dan mansukh daripada nas Al-Quran bukan perkara mudah. Yalah, macam mana? Kenapa tak mudah? So, kena tahu tarikh. Kita kena tahu tarikh. Siapa datang dulu, siapa datang kemudian. Oleh itu hadis memainkan peranan penting untuk menetapkannya, serta ia bertindak sebagai dalil untuk mensabitkan sudut nasikh dan mansukh terhadap nas Al-Quran. Berkaitan perkara tersebut, jumhur, majoriti ulama, jumhur maksudnya majoriti ulama, menyatakan bahawa hadis kadang-kadang bertindak serta harus menasakh dan menggantikan hukum yang ditetapkan atau sabit melalui Al-Quran. Melainkan Al-Imam Syafi'i yang berpendapat sebaliknya. Maksudnya apa? Imam Syafi'i kata hadis tak boleh masukkan Quran. Maksudnya kalau ada satu ayat Quran dan hadis mansuhkan hukum dalam ayat Quran, boleh tak? Majoriti semua ulama kata boleh. Imam Syafi'i je kata tak boleh. Sebab Imam Syafi'i kata kalau nak mansuh kena bawa yang sama hebat. So Allah Ta'ala kata apa? Na'ti bi khairin minha au misliha. Imam Syafi'i kata mesti datang yang semisal dengannya. Hadis dengan Quran tak semisal. Imam Syafi'i kata. Ulama lain kata semisal. Kedua datang daripada Allah wahyu. Ini patah balik pada isu yang sebelum kita bincang. Al-Quran dengan hadis berbeza ke sama? Ada beza, ada yang sama. Sama dari segi dua-dua tu wahyu, dua-dua sumber. Beza dari segi kemuliaan. Al-Quran lagi mulia daripada hadis. Dan kita bincang juga kan sebelum ni, apakah sisi-sisi perbezaan? Kenapa Al-Quran lagi mulia? Al-Quran turun daripada Allah direct, daripada malaikat Jibril. Quran nak sentuh kena ada wudu. Quran boleh baca dalam salat ila akhir. Jadi Imam Syafi'i kata tak boleh. Al-Quran dimansuhkan dengan hadis. Baca bawah tu. Menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, nas Al-Quran hanyalah boleh dibatalkan dengan Al-Quran juga. Atau nas Al-Quran hanya bertindak membatalkan Al-Quran sahaja, bukan melalui hadis. Faktor serta hujah Imam Syafi'i berpendapat sedemikian kerana kedudukan Al-Quran lebih tinggi berbanding dengan hadis. Walau bagaimanapun menurut sebahagian pendapat ulama mazhab Syafi'i, tapi ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i tak setuju dengan Imam Syafi'i. Dia kata apa? Seperti ayat Al-Baydawi dengan Al-Asnawi. Hadis bukan saja bertindak sebagai dalil dan bukti yang menetapkan konsep nasih dan mansukh nas Al-Quran, namun lebih daripada itu, hadis juga bertindak untuk membatalkan hukum Al-Quran. Menurut mereka itu, hal itu terbukti berdasarkan firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyyati lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan, dengar ni,
apabila seorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah dibuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajipan atas orang yang bertakwa. Tengok ayat ni. Ayat ni kata apa? Orang dah nak meninggal, dia buat wasiat untuk siapa tu? Iqbal, orang meninggal dia buat wasiat untuk siapa? Ibu bapa dan kaum kerabat, maksudnya anak-anak beranak. Ustaz tanya sekali lagi, boleh ke anak-anak dapat harta wasiat? Tak boleh. Tak boleh. Jadi soalan dia sekarang, siapa yang kata tak boleh ni? Hadis Nabi SAW. Kita nampak ni. Sudah praktikal ability ni, ayat dan naskah tersebut telah dinasahkan oleh hadis. Sebagaimana riwayat Abu Umamah Al-Bahili SAW ialah fala wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk waris. Sekarang ni terbukti tak dalam dalil yang Al-Quran hadis dia telah menasahkan Al-Quran? Terbukti tak? Ada dalil tak? Ada. Jadi pendapat mana yang lagi kuat? Pendapat hadis boleh memansuhkan Al-Quran ke atau tak boleh? Boleh. Pendapat yang kata hadis boleh mansuhkan Al-Quran itu lebih kuat. Sebab apa? Sebab ada dalil. Faham tak Izzah? Tak faham? Okey, ada satu hukum dalam Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran ni kata anak boleh dapat harta wasiat. Wasiat ni apa Izzah? Wasiat ni ialah harta yang kita nak bagi kepada kita peruntukkan harta untuk orang yang bukan anak-anak. Nanti Izzah nanti dah tua, Izzah ada banyak duit, kaya, jual niqab, jual tudung, jual jubah. Okey, Izzah ada 1 juta. Izzah kata pasal sakit tadilah anakku. Izzah kata, aku mak anak mami nak bagi 0,5 juta untuk anak mami nombor 1. Boleh? Tak boleh, kenapa? Ha? Sebab tak boleh wasiat kepada anak sendiri, betul tak? Mana Izzah dapat tak boleh wasiat pada anak sendiri ni? Dah hadis Nabi. Al-Quran kata boleh tak? Al-Quran kata boleh. Sekali Al-Quran kata boleh, hadis kata tak boleh. Macam mana tu? Adakah kita kata takkanlah Nabi nak lawan dengan Quran? Tak logik. Jadi kita kata hadis tu telah memansuhkan apa dalam Al-Quran. Hadis tu datang kemudian ayat Quran tu datang dulu. Faham tak Izzah sekarang? Itu isu ni, itu cerita ni Izzah. Faham tak Anik? Anik faham tak Anik? Soalan. Al-Quran boleh masukkan Al-Quran tak? Al-Quran masukkan Al-Quran. Tak boleh? Boleh? Tak boleh? Dua-dua, boleh dan tak boleh? Anik, misalnya Anik, baju Anik ni hitam ke putih? Hitam. Putih. Hitam, putih mana boleh? Dua yang tak nak. Ustaz tanya, Al-Quran boleh masukkan hukum dalam Al-Quran tak? Apa tu? Boleh ke tak? Boleh. Okey. Hadis boleh masuk tak hukum dalam Al-Quran? Boleh. Okey. Kenapa boleh walaupun Al-Quran lagi tinggi martabatnya? Yalah, kenapa boleh? Al-Quran lagi besar. Ada dalil, ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang Nabi sebut berkenaan dengan hukum.
Dah faham tak kat sini? Nasikh dengan mansukh. Oleh kerana itu terdapat macam mana? Oleh itu keadaan tersebut membuktikan bahawa hadis boleh bertindak memansuhkan Al-Quran. Dah. Bab yang keempat. Ini paling penting sekali. Hadis berperanan membawa hukum yang baru. Apa maksud hukum yang baru? Yang tak ada dalam Al-Quran. Tulis itu. Hadis berperanan membawa hukum yang baru, iaitu yang tiada di dalam Al-Quran. Itu maksud. Tak bagi senang faham. Hadis berperanan membawa hukum yang baru, iaitu yang tiada di dalam Al-Quran. Kelas? Faham? Baik. Maksud. Kadang-kadang hadis juga berperanan sebagai pengasas atau membentuk hukum yang tidak disebut dan tiada dalam Al-Quran. Arti kata lain, hadis menerangkan hukum yang tidak ada atau yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Antara contohnya hak pewarisan untuk nenek. Nenek dapat berapa harta? Ada orang tu meninggal. Nenek dia ada nenek. Nenek dapat berapa? Apa dia? Belum belajar. Okey. Tapi awak dah hafal ayat tu. Nenek dapat 1/6. Tapi dengan syarat apa dia? Syaratnya kalau dia tak ada, bapak. Kalau dia ada bapak, nenek dah terhijab. Kalau ada bapak, nenek dia dah kena blok. Nenek kena blok. Nenek tak dapat. Sebab apa? Sebab dia ada ayah. Dia jangan tengok nanti aku belakang belajar insya-Allah. Okey. Seperti hak warisan untuk nenek. Nampak? Hukuman rejam terhadap penzina muhsan. Dah belajar tak? Belum. Penzina muhsan ni untuk orang yang dah kahwin. Muhsan maksudnya orang yang dah kahwin. Orang yang dah kahwin dia berzina. Orang yang dah kahwin dia berzina, dia kena hukum bunuh tak? Kena rejam. Tahu rejam tak? Ni. Tak nak tengok. Rejam. Rejam ni buat macam mana? Dia tanam orang tu separuh badan. Ambil badan orang tu, tanam separuh. Tangan dia kena ikat ke bawah ni, tanam sekali. Orang kat sini ramai-ramai balik batu. Balik kepala dia. Itu rejam. Biasanya dia akan buat kawasan yang lebih rendah, macam lembah. Orang semua atas bukit, balik ramai-ramai, balik. Sampai pecah, kepala dia pecah, apa semua kena oleh batu tadi. Akhirnya, kalau matilah. Rejam sampai mati. Ini untuk siapa? Orang yang dah kahwin, dia pergi berzina. Kalau orang boleh kahwin, dia zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kena sebut, kena sebat 100 kali. Cakap Aceh, sebat Mekah, Madinah. Sebat 100 kali. Itu kalau belum kahwin. Kalau perempuan tu belum kahwin, dia berzina dengan lelaki dah kahwin. Perempuan tu kena sebat 100 kali, lelaki tu kena rejam. Begitulah sebaliknya. Kalau orang kafir berzina dengan orang Islam tu belum kahwin, orang kafir tu dah kahwin.
Orang kafir itu kena rejam tak? Kena rejam juga. Apa hal pula? Apa pula saya kafir, saya tak nak ikut hukum Islam. Dia nak saya berzina dengan orang Islam, dia kena hukum Islam. Faham tak? Yang ni lah orang kafir tak suka. Oi, kejamnya hukum Islam. Apa salahnya mereka berzina? Mereka kan suka-suka. Tak, zina itu merosakkan. Penyakit AIDS tersebar sebab penyakit AIDS tersebar sebab zina. Tidak ada, tengok negara yang paling kuat zina adalah itulah negara yang paling banyak AIDS. Negara yang paling banyak gay, itu negara yang paling banyak AIDS. Okey, sambung. Haram hukumnya menghimpunkan isteri dengan emak saudaranya serentak. Ini Ustaz sebut semalam. Sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibu. Maksudnya faham tak Arif? Menghimpunkan isteri dengan emak saudaranya serentak. Arif kahwin dengan Nilofa. Okey, Nilofa pada kahwin dah. Arif kahwin dengan apa nanti? Maka isteri Arif nama apa? Tak tahu. Saudah lah. Saudah. Atau Saudah. Isteri nama isteri Nabi. Saudah. Saudah ni ada makcik. Saudah ni mak dia nama Khadijah. Khadijah ni ada adik nama Hafsah. Jadi Hafsah ni makcik Saudah tak? Hafsah ni makcik Saudah. Adik dah kahwin dengan Saudah. Boleh tak adik kahwin sekali? Kahwin isteri kedua dengan Hafsah? Tak boleh sebab Nabi larang menghimpunkan. Maksud menghimpunkan bukan maksud himpun, maksudnya maka kedui, bukan. Himpun tu maksudnya himpunkan kahwin, maksudnya dari situ menghimpunkan isteri dengan emak saudaranya dalam kurungan dalam perkahwinan. Itu kahwin dalam kurungan kahwin. Maksud himpun tu kahwin. Kalau Quran kata wa antajma'u. Hadis kata kumpul. Jadi Arif kahwin dengan Saudah dengan Hafsah tak boleh. Kita tanya balik, dekat mana kalau tak boleh tu? Dalam Quran ke? Dalam Quran tak ada. Jadi kalau orang kata, buat mana-mana dari Quran kata tak boleh, mana-mana. Memang dalam Quran tak ada. Di dalam hadis. Nah, faham tak? Jadi larangan berkahwin dengan isteri serentak dengan makciknya dalam Al-Quran ke dalam hadis Arif? Dalam hadis. Kita tengok situ, konteks tersebut apa yang dijelaskan dengan nas Al-Quran. Hanya haram atau tidak boleh menghimpunkan dua orang adik-beradik sahaja sebagai isteri. Satu masa yang tak boleh kahwin adik-beradik. Dia tak sebut makcik. Dia tak boleh kahwin adik-beradik. Kata Saudah ni ada adik. Okey. Saudah ada adik nama Maria. Boleh tak Arif kahwin Saudah dengan Maria sekali? Tak boleh. Boleh tak Arif kahwin dengan Maria? Boleh. Ceraikan Saudah dulu baru kahwin dengan Maria. Ataupun tunggu Saudah mati baru kahwin dengan Maria. Tapi serentak tak boleh. Ini dalam Al-Quran. Ini ada dalam Al-Quran. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma mereka salah satu dah selesai. Untuk itu, apa ni? Hukum pengharaman menghimpunkan anak saudara dengan emak saudaranya serentak sebagai isteri pertama dan kedua dinyatakan serta dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa dia? Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tunkahal mar'atu ala ammatiha wal mar'atu wa khalatiha
Nabi SAW melarang mengahwini wanita dihimpunkan antara isteri dengan emak saudaranya, sama ada sebelah ibu atau bapa. Jelas tak? Jadi sekali lagi, ada tak hukum ni dalam Al-Quran? Tak ada. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Itu je. Apa yang banyak tu tak apa, kita tinggalkan, tak payah baca. Tak. Okey, jadi kesimpulannya apa kita boleh buat? Apa fungsi sunnah? Adik, nombor satu, nombor satu tafsirkan. Nombor dua, nombor satu apa? Bukan mentafsirkan nombor satu apa? Mengukuhkan, menguatkan hukum dan Al-Quran. Tak mesti pakai ayat, mengukuhkan, menguatkan, menyokong. Nombor satu apa dia? Hadis menguatkan. Nombor dua, mentafsirkan. Yang ketiga, nombor tiga, menjelaskan nas yang mujmal. Yang keempat, mengkhususkan yang umum. Yang kelima, mentakyidkan yang mutlak, memuqayyadkan yang mutlak. Yang keenam, menasahkan. Yang ketujuh, Ustaz nak semua orang buat ringkasan, buat 7 tu dan contohnya. Jadi nombor satu, Al-Quran mentafsirkan, Al-Quran mengukuhkan. Contoh, ayat Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. Poin nombor dua, Al-Quran mentafsirkan. Contoh, khaytul abyad, khaytul aswad. Hadis kata khaytul abyad siang, khaytul abyad malam. Yang ketiga, yang mujmal. Okay, contoh ayat Qurannya apa? Contohnya apa? Yang kelima, am dan khas, khusus. Ayat Quran apa? Hadis kata apa? Satu contohnya. Tak perlu salin hadis, buat ringkasannya. Dan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah kata kita boleh memberikan wasiat kepada anak dan mak ayah. Tetapi ada hadis yang mengkhususkannya, mengatakan bahawa anak tak boleh dapat wasiat. Macam tu cukup. Tak perlu salin balik hadis. Ustaz nak kesimpulan kefahaman kamu. Ustaz nak kesimpulan kamu. Okay? Jangan tiru. Bincang boleh, jangan tiru. Tak. Daripada buku ni, tak payah perlu cari sini. Buat kesimpulan daripada buku ni. Tak perlu cari contoh daripada kitab lain, tak perlu Google. Tak payah Google. Ustaz nak kamu tulis kefahaman kamu daripada apa yang kita dah belajar. Faham tak, Iqbal? Wallahu ta'ala alam bissawab. Bila nak kena hantar? Hari ni apa? Hari Rabu, Jumaat. Bukan kelas minggu depan, Jumaat. Hari Jumaat. Maka 2 malam kamu nak tulis. Malam ni dengan malam esok. So saya nak pastikan sebelum hari Sabtu kamu dah faham apa yang ini. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika. Termasuk juga yang online. Yang online pun jangan lupa. Yang online bila hantar homework, hantarlah ke Telegram. Jangan hantar ke WhatsApp. Nombor 2, yang online, sila tulis di atas kertas. Dia hantarkannya pada ustaz. Okay? Sebab apa? Sebab kalau awak hantar dalam jawapan dalam bentuk WhatsApp, ustaz tak boleh nak tanda, tak boleh nak garis, tak boleh nak pangkah, tak boleh nak bulatkan.
Kalau hantar dalam bentuk gambar, Ustaz boleh bulatkan dia untuk garis, boleh edit gambar. Ditulis atas kertas bergaris, jangan bagi kertas hotel pula. Ada yang tulis kertas hotel dia pergi hantar kat Ustaz. Kertas bergaris. Homework ni adalah dengan metode online. Menulis kesimpulan 7 poin fungsi hadis. Nombor 1, Al-Quran menguatkan, hadis menguatkan apa dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran, contoh hadis. Tak perlu salin balik, hanya perlu buat kesimpulan saja. Ustaz nak tengok kefahaman kamu. Buat ayat sendiri, Ustaz boleh kesan ya, Afiq Mikail dan juga Azri. Kadang-kadang Afiq dia tiru ayat Azri. Okey. Baik. Buat ayat sendiri. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Faham tak? Ummu Laila. Ustaz, minta maaf Ustaz, apa ni, tulis kesimpulan tu maksudnya dalam 7 yang tak bagi tadi tu, ambil ayat Quran sekali. Buat ayat Quran contohnya, ayat Quran kata lelaki tak boleh kahwin dengan makcik dan seorang isteri dengan makciknya sekali, mak ibu saudara. Namun di dalam hadis menyebut tentang larangan itu. Ini menunjukkan bahawa hadis boleh membawa hukum yang baru. Jangan Okey, buat baik. lebih daripada satu muka surat. Satu muka surat saja. Baik Ustaz. Okey, Ummu Laila faham tak? Ummu Laila. Faham Ustaz. Barakallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.